Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puja dan puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kepada kita kesempatan berada di dalam kebaikan dan diberi oleh Allah taala kesihatan, dan dengan kesihatan itu kita dapat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah taala kerana sesungguhnya Allah Ta'ala masih lagi menjaga keimanan dan kita diberi lagi peluang untuk beribadah kepada Allah. Walaupun dalam kehidupan kita banyak kita melakukan dosa, lalai kepada Allah Ta'ala, dan juga selalu tidak menyalahi adab kita dengan Allah Ta'ala, tetapi Allah menyayangi kita. Maka dengan sifat kasih sayang Allah Ta'ala, dengan sifat rahman Allah Ta'ala, Allah memberi lagi nikmat kepada kita. Sedangkan dalam kehidupan kita seharian banyak kita melakukan maksiat kepada Allah. Maka dikatakan bahawa apabila sahaja kita ini Allah nak memberi kebaikan kepada kita, maka Allah akan mencampakkan cahaya di dalam hati. Maka daripada mana datang cahaya itu? Cahaya yang dicampakkan di dalam hati datang daripada ibadah yang kita lakukan. Semakin banyak ibadat yang dilakukan, semakin bercahaya akan hati kita. Maka apabila sahaja kita melakukan maksiat, akan berkuranganlah cahaya tadi. Maka dalam kehidupan seharian kita, kita berlawan dengan tentera nafsu dan juga maknanya tentera nafsu dan juga tentera iman. Jadi memandang kepada amal, merasa kita sudah soleh, kita sudah baik, itulah tentera nafsu. Tetapi bersyukur di atas nikmat Allah bila kita dapat melakukan ibadat, itu membawa kepada kekuatan tentera iman. Maka dikatakan bahawa apabila saja kita melakukan amal ibadat kepada Allah Ta'ala, kita kena melihat bahawa itulah pemberian Allah kepada kita. Dan sebenarnya Allah melihat hati-hati kita dalam melakukan ibadat. Adakah kita melakukan ibadat itu dalam keadaan ikhlas, ataupun kita melakukan dalam ibadat itu ingin mencari kepentingan seperti pujian dan sebagainya. Maka pada malam ini kita kena memahami bahawa kita putuskan segala perkara yang melihat kepada amal diri. Kita putuskan segala yang membawa kepada kita melihat kepada amal. Maka dengan itu kita maknanya dikatakan bahawa apabila kita melakukan amal, maka jangan kita lagi memandang bahawa kita ini sudah beramal. Dan apabila saja kita melakukan amal, jangan merasa kita sudah layak mendapat habuan daripada Allah Ta'ala. Dan apabila kita melakukan amal, jangan merasa bahawa kita ini memang berhak mendapat syurga Allah Ta'ala. Sedangkan amal kita sebenarnya penuh dengan cacat celah. Amal kita ini penuh dengan keaiban. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak memandang kepada amal yang zahir, tetapi Allah memandang kepada hati-hati orang yang beramal itu. Adakah dia beramal itu memang semata-mata ikhlas kerana Allah, ataupun masih lagi mengikut hawa nafsunya dan seumpamanya. Baik, pada malam ini kita sambung balik pembacaan kitab hikam kita. Kita sampai kepada muka surat 41. 41 sampai kepada muka surat 41, dan kita ambil syarah daripada
Tengku Pulau Manis. Tengku Pulau Manis ini mensyarahkan matan hikam Ibnu Syekh Athaillah ini, dan pengajian kita malam ini sampai pada muka surat 41. Baik, kita tengok. Maka tidak lupa yang kita muliakan para habaib, maknanya pembimbing ataupun pembawa bahtera akhir zaman, iaitu para habaib, dan juga ahli-ahli bait, kekasih-kekasih Allah, para awliya Allah kalau ada, para ulama kalau ada, dan juga muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi katanya Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari di dalam mata hikamnya, maka katanya Syekh Ibnu Athaillah, qata'a as-sa'irina lahu wal wasilina ilaihi an ru'yati a'malihim wa syuhudi ahwalihim. Maka dikatakan bahawa telah diputuskan oleh Allah. Maknanya Allah memutuskan, Allah memotong, Allah putuskan dengan erti kata sehingga dikatakan bahawa tidak nampak lagi amal. Maka qata'a telah memutus oleh Allah Ta'ala itu as-sairin, akan orang yang berjalan. Orang yang berjalan. Setengah dia menggunakan perkataan sairin, orang yang berjalan. Setengah menggunakan perkataan as-salikin, orang yang berjalan juga. Jadi sara berjalan, salaka pun berjalan. Maka kalau tanya yang mana satu, sairin dengan salikin, sama saja. Jadi setengahnya menyebut perkataan as-sairin dan setengah lagi menyebut perkataan as-salikin. Banyak orang menggunakan perkataan salik. Apa makna salik? Iaitu orang yang berjalan kepada Allah. Maka qata as-sairin lahu, Allah Ta'ala telah diputuskan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan segala orang yang berjalan baginya, yakni yang berjalan kepada Allah. Allah Ta'ala putuskan, dan segala orang yang sampai kepadanya, kepada Allah, itu dipanggil orang wasilin. Orang wasilin adalah orang yang sampai. Orang salikin adalah orang yang berjalan. Kalau kita baru nak beribadat, ya Allah, rasa nak sembahyang duha, rasa nak sembahyang malam, rasa nak berzikirlah bulan Rejab ni, nak berzikir banyak-banyak, maka itu kita baru nak berjalan kepada Allah. Maka dipanggil salikin ataupun sairin, sama saja. Orang yang salik, yang berjalan kepada Allah. Maka bila berjalan sampai masa dia sampai ke destinasi, maka bila sampai kepada Allah, yakni sampai kepada makrifat Allah, arif billah, itu dipanggil orang wasilin, orang yang sudah sampai kepada Allah. Maka orang yang sampai kepada Allah, segala orang yang sampai kepadanya, ini terdiri daripada para awliya Allah, para awliya Allah, dan juga yang terdiri daripada para anbiya, dan seumpamanya. Baru-baru ni orang tanya, dia kata, Ustaz nak tanya, apabila seorang tu sudah panak kepada Allah, bagaimana akal dia? Akal dia macam mana? Dia sudah panak, tak nampak dah makhluk, akal dia macam biasa. Maknanya tidak ada masalah, berjalan macam orang lain. Dan hanya ada orang yang Allah Ta'ala bagi dia jadi jazbah, maknanya dia jadi mabuk dengan Allah. Ada orang yang tahan, maknanya dia tiada apa-apa. Jadi sekarang ini orang yang berjalan kepada Allah. Apa beza orang yang berjalan, apa beza orang yang sampai kepada Allah? Maka segala orang yang sampai kepada Allah, daripada melihat segala amal mereka itu, Allah putuskan, Allah potongkan orang yang berjalan dengan orang yang sampai itu. Allah Ta'ala potong pada dia, aibkan, hilangkan di dalam hatinya melihat amal. Sebab itu sifat orang-orang yang berjalan kepada Allah Ta'ala ini, sifat dia ini, dia tidak akan melihat amal dia tidak menceritakan, dan dia tidak berbangga dengan amal. Kerana apa? Kerana dia ini tidak, Allah Ta'ala hilangkan di dalam hati memandang kepada amal. Maka orang yang berjalan ini Allah Ta'ala telah potong
Apa makna potong itu? Allah raibkan, hilangkan di dalam hati, memandang kepada amal, maka mereka tidak memandang amal. Jadi tidak heranlah kalau kita faham kenapa orang-orang soleh yang banyak ibadat banyak menangis. Kerana mereka merasa tidak ada ibadat, kerana mereka sudah tidak pandang ibadat, mereka lupakan ibadat. Ingat, dua perkara yang perlu kita lupa. Apa dia? Yang pertama, amal soleh kita. Lupakan amal soleh kita. Maknanya orang yang bersuluk tu pula apa maknanya ya Syekh? Orang yang bersuluk adalah orang yang berjalan kepada Allah. Cara berjalan diikut bimbingan guru. Ada yang diperintahkan guru berzikir sekian-sekian. Ada yang diperintahkan guru dengan banyak berpuasa. Ada yang diperintahkan guru dengan banyak baca Al-Quran. Ini mengikut guru-guru ataupun pembimbing dia, yang mendidik hati dia. Maka dikatakan bahawa bila orang yang sudah sampai kepada Allah ataupun berjalan pada Allah, Allah Ta'ala jadikan dia tidak melihat kepada amal. Ia tidak melihat segala amal mereka itu. Ia tidak merasakan dia sudah beramal. Maka dengan sebab itu dia sentiasa menangis. Kata Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ini dia punya ibadat, Masya Allah, akhlaknya mulia, ilmunya banyak. Tetapi ketika mana dia hampir nak wafat, dia menyatakan bahawa, ya Allah, bagaimana aku ingin bertemu denganmu, sedangkan aku tidak ada amal. Adakah Imam Syafi'i tidak ada amal? Sedangkan Imam Syafi'i itu satu hari satu kali khatam Quran. Di bulan Ramadan, satu hari 2 kali khatam Al-Quran. Satu bulan 60 kali khatam Al-Quran. Dalam 60 kali khatam Al-Quran pun Imam Syafi'i kata, aku tidak ada amal. Lalu Imam Syafi'i mengatakan bahawa aku kasih cinta pada orang soleh walaupun aku bukan di kalangan orang soleh. Imam Syafi'i menyatakan, aku cinta pada orang soleh tapi aku bukan di kalangan orang soleh. Kenapa Imam Syafi'i mengatakan demikian? Sebab dia tidak melihat amal. Dia merasakan dia tidak ada amal. Maka di antara bahayanya orang yang beramal itu adalah dia merasa dia sudah beramal. Oleh kerana merasa sudah beramal itulah timbul sifat ujub dalam hati. Ujub ini makna takjub, kagum dengan dirinya. Oh, rajin aku hari ni, aku ni baik pada orang. Maknanya kerana apa? Kerana melihat kepada amal. Oleh kerana itu, buang daripada melihat kepada amal. Jangan menyangka diri sudah baik. Yang memakai serban pun tidak kata dia tak boleh mengatakan dirinya soleh. Yang boleh membaca kitab banyak, boleh hurai, boleh jawab soalan-soalan pun tak boleh kata aku ni banyak ilmu. Tak boleh. Tidak boleh sebenarnya. Maka tidak, Allah Ta'ala buang dalam hatinya, tidak melihat amal. Ingat, dua perkara yang kita kena lupa. Apa dia? Yang pertama, amal soleh kita. Lupakan amal soleh kita. Amal soleh kita lupakan. Yang kedua, apa dia? Maknanya yang perlu kita lupakan, yakni keburukan orang pada kita. Kalau orang buat zalim pada kita, kita lupakan. Ini tanda orang itu soleh. Tanda orang soleh itu antaranya dia lupa amal dia. Dia tak pandang, dia lupakan amal dia seolah-olah dia tidak beramal. Dan yang kedua, dia lupakan maknanya kejahatan orang pada diri dia. Maka ini tanda orang soleh. Baik, kita tengok. Maka Allah Ta'ala putuskan dia sehingga dia tidak melihat segala amal. Dan daripada memandang segala hal mereka itu, dia tidak memandang keadaan mereka. Dia tidak merasakan bahawa dia ini seorang yang soleh. Walaupun orang tengok soleh, sebab tu Imam Syafi'i kata, aku ini kasih pada orang soleh walaupun aku bukan di kalangan orang soleh. Orang mengatakan, wahai Imam Syafi'i, kamu mengatakan kamu bukan orang soleh, sedangkan kamu di kalangan orang soleh. Dia tidak memandang hal dia. Dia tidak memandang kepada hal dia. Walaupun dia ini alim ilmu, maka tidak memandang kepada ilmu. Dia ini amal, dia tidak memandang pada amal. Ingat, manusia itu binasa dengan sebab apa? Dengan sebab memandang. Yang pertama, dia memandang ilmu, maka dia merasa dia alim. Yang kedua, dia memandang ibadat, maka dia merasa dia soleh. Yang ketiga, dia memandang harta, lalu dia menyangka dia ini kaya, dia dermawan. Maka sebenarnya hakikatnya dia tidak memiliki apa-apa.
Maka dikatakan bahawa dia tidak memandang kepada halnya. Tidak memandang kepada halnya, sama ada dia ini seorang soleh ke, alim ke, dia tak pandang yang dia ni alim, dia tidak pandang dia ni soleh. Maknanya dia memandang bahawa dia tidak ada apa-apa sahaja. Bahkan memandang kepada orang lain itu lebih baik pada dirinya. Maka Allah Ta'ala cabut dalam hati dia, tak ada tengok kepada amal dia. Maka tiada memandang juga segala hal mereka itu, bahawasanya mereka itu dengan dia tiada dengan diri mereka itu, melainkan bahawa segala makam mereka itu berkurang lebih atas sekadar hal mereka itu. Dia tidak memandang kepada dirinya, tidak memandang, dia memandang macam orang lain, sebagaimana orang lain. Maka tidak, walaupun sudah melalui makam-makam yang tertentu, sama ada dia telah melalui makam taubat contohnya, tapi dia tidak memandang. Dia tidak merasa, aku ni sudah selamat, aku ini sudah soleh. Dia tidak merasa begitu. Bahkan dikatakan dia ini berlebih kurang atas sekadar hal mereka itu. Yang telah dikurniakan hak Allah Ta'ala akan mereka itu, hanya dia melihat kalau dia boleh beribadat, itu Allah yang memberi kepada dia. Boleh melakukan amal ibadat, itu semuanya kurniaan Allah, bukan daripada kehebatan dia. Sebab itu ketika mana orang bertanya kepada Nabi Allah Sulaiman alaihissalam mengenai kerajaannya yang luas, kerajaannya yang besar, kekuatan dia, tentera dia, apa kata Nabi Allah Sulaiman? Nabi Allah Sulaiman mengatakan, haza min fadli rabbi, ini adalah kelebihan Tuhan aku, liyabluwani aashkuru an akfur, kerana Allah nak menguji kepada aku, adakah aku ini bersyukur atau aku ini kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka lihat, Nabi Sulaiman tak kata kerajaan aku besar ni, inilah kehebatan aku. Nabi Sulaiman tidak mengatakan bahawa inilah ke mana kebesaran aku, tidak. Tapi Nabi Sulaiman mengatakan, haza min fadli rabbi, ini adalah kelebihan Tuhanku. Tidak ada apa-apa. Dia tidak memandang bahawa dia ini mempunyai kehebatan dan seumpamanya. Maka Allah jaga orang-orang yang soleh. Maka sehingga kan orang-orang soleh sudah tidak lagi memandang kepada amalnya. Kalau dia melihat amal, dia tahu ini adalah kurniaan Allah. Maka bila dia dapat buat amal, dia bersyukur kepada Allah. Namun ketika mana dia jatuh kepada kelalaian, maka dia melihat kepada diri dia. Dia melihat kepada dirinya, lalu dia bertaubat kepada Allah. Jatuh kepada kelalaian, dia bertaubat. Dia cepat-cepat minta ampun kepada Allah. Seperti ada satu orang namanya Syekh Abu Bakar bin Salim, kalau tidak silapnya. Syekh Abu Bakar bin Salim, dia keluar daripada masjid, tiba-tiba orang kata pada dia, kamu ni begini. Kata dengan orang cela dia, orang caci dia. Dia diam saja ketika itu. Bila dia diam saja, lalu dia balik ke rumah, dia pun berkata, ya Allah, aku tidak sebagaimana orang tu kata pada aku maafkan kesalahan dia. Tetapi sebelum dia tidur, dia menangis, dia bertaubat, menangis dia. Lalu orang jiran dia tahu, kenapa Syekh Abu Bakar ini menangis? Lalu orang bertanya kepada dia, apa yang menyebabkan kau menangis? Dia kata, aku bertaubat kepada Allah. Sebab apa kamu bertaubat pada Allah? Apa kesalahan kamu? Tidak. Semalam orang mencela aku. Maka dengan sebab itu aku bertaubat. Orang cela kamu, patutnya orang itulah bertaubat. Kenapa pula kamu bertaubat, sedangkan kamu yang dicela, kamu yang dicaci? Dia mengatakan, aku bertaubat kepada Allah. Ketika mana orang itu mencela pada aku tidak membalas. Tetapi setelah aku balik ke rumah, aku pun berkata, ya Allah, aku maafkan dia. Lalu aku bertaubat kepada Allah. Aku bertaubat kepada Allah kerana aku lambat memaafkan dia. Aku lambat memaafkan dia. Sepatutnya ketika mana dia mencela aku terus maafkan dia. Adapun aku mahu Allah memaafkan aku segera, tetapi aku melambat-lambat memaafkan orang. Maka dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tengok, dia tak rasa aku ini baik, dia ni jahat.
dia celah aku ni sudah betul, dia ni sesat. Tak ada, dia tak pernah kata gitu. Kerana apa? Dia memandang apabila Allah Ta'ala mendatangkan sesuatu itu, maka diuji oleh Allah. Itu ujian daripada Allah Ta'ala untuk dia mendekatkan diri kepada Allah. Maka dia sudah tidak lagi memandang kepada orang yang mencela, tetapi dia memandang kepada Allah yang mengujinya. Ini sifat orang-orang yang soleh kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka kita ni duk bunyi lagi, orang ni kata kita, orang ni buat zalim kita, orang ni buat khianat pada kita, orang ni tipu kita, orang ni, kita masih lagi memandang kepada makhluk. Kita masih lagi memandang kepada makhluk. Sedangkan orang-orang yang soleh, mereka sudah tidak memandang kepada makhluk. Dia melihat kepada inilah aturan Allah Ta'ala, ini kurniaan Allah Ta'ala dalam melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lalu dikatakan bahawa wa amma sa'iruna fali annahum lam yatahaqqaqu sidqa ma'allah fiha. Adapun segala orang yang berjalan kepadanya, sairun berjalan. Berjalan maknanya orang yang berjalan kepada Allah Ta'ala itu, maka dari kerana bahawasanya mereka itu tiada tahqiq, mereka itu akan sidik mereka itu serta Allah. Dia tidak tahqiq. Tahqiqnya dengan arti kata ia benar-benar meyakini ataupun benar-benar berpegang bahawa benar dia dengan Allah. Ini orang yang maknanya orang yang sairin ataupun salikin. Apa maksud dia? Maksud dia begini. Maksud dia orang yang berjalan kepada Allah Ta'ala lam yatahaqqaqu, lam yatahaqqaqu sidqa ma'allah. Dia ini tidak benar-benar berpegang bahawa dia ni sidik benar dengan Allah. Maknanya apa? Maknanya ketika mana dia beramal, maka dia merasakan amalnya tidak benar lagi dengan Allah. Amalnya banyak cacat celanya. Amal dia banyak cacat cela. Oleh kerana dia melihat amalnya banyak cacat cela, maka dia sudah tidak memandang pada amal. Kalau kita ni kadang-kadang bila kita beribadat, kita rasa ibadat kita sempurna. Lalu kita pun tengok, alhamdulillah malam tadi kita dapat Lailatul Qadar malam tadi. Maknanya malam tadi dapat Lailatul Qadar, alhamdulillah, gembira kita dapat Lailatul Qadar, dan kita pun kata, oh aku dah dapat fadilat 1000 bulan. Fadilat 1000 bulan. Lalu kita mengandaikan memang kita layak dengan amal kita. Sedangkan amal kita malam tadi, zikir kita pun hati lalai lagi pada Allah Ta'ala. Maka dikatakan bahawa tengok orang yang berjalan kepada Allah, bila berjalan kepada Allah Ta'ala, maka dia melihat bahawa dia lam yatahaqqaqu sidqa ma'allah. Dia rasa dia tak betul-betul lagi bersama dengan Allah dalam melakukan ibadat. Maka oleh kerana itu dia tidak memandang kepada ibadat. Dia tak kata, ya Allah aku ni ibadat banyak, ya Allah aku ini salah. Dia tak pandang pun. Kerana apa? Kerana lam yatahaqqaqu sidqa ma'allah. Dia memandang amalnya tidak sempurna lagi kepada Allah. Maka penyakit kita dalam beramal, kita berasa amal kita sudah sempurna. Sebab itu bila merasa dalam amal sudah sempurna, maka kita buat andaian. Kita dah malam tadi dapat 1000 bulan, kita buat macam ni dapat begini. Maka maknanya kita bimbang perjalanan itu membawa kita tertipu daya. Maka pengarang kitab kita ajar kita, ingat, jangan duk tengok-tengok amal, malu kita nak menyatakan depan Allah amal kita ni sudah elok. Tengok orang yang berjalan lam yatahaqqaqu sidqa ma'allah fiha, dia merasakan bahawa tiada tahqiq mereka itu, tiada sebenar-benar mereka itu akan sidik jujur mereka itu serta Allah, tiada sebenar-benar. Sembahyang pun dia rasa Allah lemah lagi dalam ibadat dia tadi, maka putuslah mereka itu kepadanya. Lalu dia tidak putus ni, dia tidak memandang lagi kepada amal. Malu dia nak letakkan amal dia. Ada satu orang hamba Allah, dia beribadat banyak.
banyak beribadat, lalulah dia ada satu hajat. Bila satu hajat dia mohon pada Allah, dia pun berkata, ya Allah, aku telah melakukan amal ibadat aku begini maka terimalah hajatku ini, kabulkanlah hajatku. Maka dia melihat, hajat dia tak kabul-kabul pun lagi. Akhirnya dia fikir, boleh jadi aku ni tidak dekat dengan Allah. Aku minta Allah tak kabul-kabul lagi. Dia pun kata, ya Allah, ya Tuhanku, ampunlah dosa-dosa aku. Ketika itu dia didatangi satu suara mengatakan, ibadat kamu hari ini yang kamu mengaku atas dosa-dosa kamu lebih afdal daripada ibadat kamu yang 60 tahun dahulu. Maka di sini mengatakan bahawa orang yang berjalan kepada Allah Subhanahu Wa Taala ini, dia putus melihat kepada amal, tidak lagi memandang amal. Malu dia nak pandang amal, nak merasa hebat, nak rasa dia bagus, rasa malu. Sebab tu kita tengok orang-orang soleh, ulama-ulama yang soleh, murabbi, mursyid, mereka tak cerita pun amal mereka. Tak cerita pun amal mereka. Ada satu orang syekh, beliau ini kalau depan orang dia semayang cepat-cepat, saya semayang sunat pun laju-laju ya depan orang. Kemudian bila orang ramai, orang mari ziarah, dia kata, aku nak tidur lah, dia kata. Dia pun tidur. Bila tidur, jemaah pun balik ke syekh letik ni, syekh nak tidur. Tetapi kata ahli khidmat dia cerita, dia kata, Ustaz, syekh tu memang begitu. Kalau ada orang dia semayang pun lebih kurang saja, tak banyak, zikir pun tak nampak zikir. Tapi kalau orang tak ada, dia beribadat. Beribadat sungguh kata. Tapi dia tak pernah cerita pun ibadat dia. Maka sifat orang-orang soleh ni, dia tak suka ibadatnya diketahui orang. Ini satu. Yang kedua, dia tidak suka menceritakan amal solehnya. Maka sifat orang yang soleh lagi pada malam ini kita beritahu bahawa ada dua sifat. Yang pertama, dia tidak suka amal ibadatnya diketahui oleh orang, dan yang kedua, dia tidak suka menceritakan tentang amal ibadat dia. Amal ibadat dia. Inilah tanda-tanda orang yang soleh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dikatakan lagi, putuslah mereka itu kepadanya, kepada amal. Dia putus tu makna hilang, raib, tidak memandang dia kepada amal, tidak memandang kepadanya dengan melihat taksir. Taksir ni kecuaian. Kecuaian maknanya di dalam hati dia tengok, Allah, lalai sungguh aku ini. Maknanya walaupun dia buat amal ibadat, tapi dia malu nak memandang, nak mengingatkan amal dia, malu. Kerana apa? Kerana ibadatnya itu penuh dengan taksir. Apa makna taksir? Taksir ni makna kecuaian. Kecuaian, banyak dengan kekurangan, banyak lagi kelemahan dalam melakukan amal ibadat. Maka dengan itu dia merasa malu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, oleh kerana amalnya banyak cacat celanya, banyak kelemahan dia, kelalaian dia. Maka dia pun sudah tidak lagi memandang amal. Malu nak cerita. Saya malam malam dok tinggal bertahun-tahun, malu nak cerita. Tapi kita yang tak soleh ni suka cerita amal kita. Sikit-sikit kita akan masuk Facebook, contoh je ni. Maknanya, maka tengok di sini di sini diajar kepada kita, itulah sifat orang yang soleh. Mereka itu tidak memandang kepada amal. Baik, kenapa tidak pandang amal? Kerana amalnya ada taksir katanya. Dia merasa amalnya ada kurang. Maka melihat taksir diri mereka itu, maka adalah memutuskan mereka itu pada penglihatnya. Maka dia putus, dia tidak mahu lihat amal dia. Malu dia dengan Allah. Dia menghadap Allah bagaikan tidak ada amal. Lalu dia menangis, dia takut kepada Allah. Kita ni beramal, kita rasa macam mana amal kita? Sedangkan orang ahli ibadat, antara yang dia fikir apa dia? Dia fikir yang pertama, adakah Allah Ta'ala terima amal ibadat dia? Yang kedua, dia fikir adakah dia kekal dalam ibadat kepada Allah Ta'ala? Kita buat hari ni, tak tahu lagi besok kita boleh buat amal ibadat. Kita boleh jaga lagi sembahyang 5 waktu hari ni. Esok kita tak tahu boleh jaga ke tak boleh jaga. Sekarang ni kita sehat, kita boleh beribadat. Kita duk bimbang nanti dekat nak mati, kita boleh ibadat ke tidak.
Maknanya, maka dengan sebab itu orang-orang soleh semakin beribadat semakin takut kepada Allah. Maknanya orang yang berjalan kepada Allah adalah orang yang semakin bertambah takutnya kepada Allah. Maka siapa yang dikatakan siapa yang bertambah ilmu tetapi tidak bertambah takut, bermakna dia bukan dekat tetapi dia jauh dengan Allah. Maka sesiapa yang bertambah ilmu lalu bertambah takut, itu tanda dia dekat dengan Allah. Lalu di sini dikatakan bahawa dia memutuskan daripada melihat daripada segala halnya dengan sebab berhadap mereka atasnya itu, maka diputuskan dalam keadaan hal dia keadaan dia soleh tidak, alim tidak. Walaupun orang kata dia alim tidak, walaupun orang kata dia soleh tidak. Orang kata dia soleh, belum tentu dia soleh. Orang kata dia alim, belum tentu dia alim. Kita tak boleh jadi alim dengan orang kata. Kita tidak boleh jadi soleh dengan orang kata. Kalau orang kata kita soleh, soleh ke kita? Tak tentu, belum tentu lagi soleh. Maka dalam keadaan itu dia sudah tidak memandang akan amal dia tadi, dan dia tidak melihat akan hal dia, sama ada dia soleh ke tidak, sama ada dia alim pun tidak, dia tidak memandang. Dengan sebab berhadap mereka itu atasnya, lalu melihat kepada amal dia, dia menghadap kepada ibadat dia. Allah nak hati soleh macam mana kita. Sebab tu kalau kita nak menyangkakan kita soleh, kita tengok macam mana ibadat orang soleh. Imam Ahmad Ibnu Hanbal 400 rakaat satu hari. Syafi'i Al-Banani 800 rakaat satu hari. Ada yang semayang sampai 1000 rakaat satu hari. Mereka yang beratus-ratus rakaat satu hari. Mereka yang seminggu sekali khatam Quran, satu minggu 2 kali khatam Quran, tak ada mereka itu menganggap dirinya soleh. Tidak ada di kalangan orang-orang yang soleh terdiri daripada sahabat, tabi'in, tabi'in, salafus soleh. Semua mereka terdiri daripada ahli ibadat. Tetapi apa yang mereka rasa? Mereka merasakan mereka tidak ada amal. Orang yang tidak merasakan ada amal itu biasanya ada amal di sisi Allah. Orang yang merasa ada amal biasanya tidak ada amal di sisi Allah Ta'ala. Wal-iyazubillah. Baik. Lalu dalam keadaan macam itu, dan kata Syekh bahawasanya kata Syekh kata Syekh bahawa Jauzi radhiyallahu anhu, setengah daripada kata Syekh Jauzi, setengah daripada alamat tanda-tanda orang yang dikurniakan Allah akan dia di dalam segala halnya itu, bahawa memandang ia akan taksir di dalam ikhlasnya. Katanya Syekh Jauzi ini mengatakan bahawa tanda satu orang itu dikurniakan Allah Ta'ala kebaikan. Apa dia? Dia memandang amalnya itu taksir, lalai. Dia memandang bahawa kurang dia dalam ikhlas. Taksir dalam ikhlas bermakna kurang dia dalam ikhlas. Dia memandang dirinya kurang keikhlasan lagi pada Allah. Memandang kurang keikhlasan dalam keadaan beramal. Dalam keadaan dia beramal tapi memandang kurang lagi amalnya ikhlas, dan akan lupa daripada segala zikirnya, dan dia lupa daripada menyebutnya, dia tidak sebut. Maknanya apa? Maknanya tanda seseorang itu amal ibadat dia ini diterima oleh Allah, ataupun tanda dia mendapat kurniaan Allah ada dua. Yang pertama dia merasa kurang dalam ikhlasnya. Kurang, maknanya dia rasa ibadatnya tidak sempurna. Itu yang pertama. Yang kedua, dia tidak memandang amal, dia lupa daripada amalnya, maka dia tidak sebut. Lupa daripada segala zikirnya, iaitu daripada nak menyebutnya. Saya tak akan sebut amal ibadat dia. Katanya ada orang ahli hikmah, dia kata apa? Dia kata ibarat amal kamu ni ibarat sampah yang kamu buang, kata dia. Adakah kamu fikir nak dapat balik sampah? Maknanya tidak. Adakah kamu fikir dalam yang kamu buang tu molek-molek belaka, benda-benda molek? Tak. Maknanya itu untuk nak lupakan amal ibadat.
Nah, lupakan amal ibadat itu gambar saja bagaikan sampah, katanya itu. Jadi ini nak gambar supaya lupa amal ibadat yang kita buat, tetapi ibadat mesti kita kena buat sebaik-baiknya. Lalu dikatakan bahawa yang pertama merasa amal ibadat tidak sempurna, dan yang kedua lupa akan segala zikirnya, sebutannya, makna tidak sebut tidak sebut kepada amal, lupa pada amal, dan akan kurang dalam sidiknya, kurang benar dia dalam ibadat, dia merasa kurang benar dalam ibadat, dan akan segan mujahadah dan akan sedikit memelihara di dalam fakirnya, maka adalah segala halnya. Dan akan segan dalam mujahadah dan sedikit memeliharakan dalam fakirnya, maka adalah segala halnya kepadanya tiada dikurniainya, dan bertambah-tambah ia akan fakir kepada Allah di dalam fakirnya, dalam perjalanannya hingga panahlah ia daripada tiap-tiap barang yang lain daripadanya. Maka dikatakan bahawa kalaulah seseorang itu maknanya kalau dia ini tidak mau mujahadah, segan pada mujahadah, tidak mau mujahadah. Biasanya orang tidak mau nak baiki ibadat sebab merasa ibadat sudah molek. Jadi bila merasa ibadat sudah molek, mulalah dia tidak bersungguh-sungguh dalam melakukan ibadat, ataupun merasa bahawa ibadatnya ini sudah ada ibadat, rasa cukup dengan ibadat, maka dia tidak bersungguh-sungguh dalam mendekatkan diri kepada Allah. Tetapi bagaimana kalau orang merasa dia tak ada ibadat, dia kurang ibadat, maka sudah pasti dia bersungguh-sungguh, sudah pasti dia ni maknanya nak buat yang terbaik. Maka setelah dia merasa dia ni kurang, dia rasa lemah, dia akan bersungguh-sungguh sampai dia mencapai, sampai dia kepada Allah. Sebab itulah kita tengok, sebab tu kata ulama berdasarkan hadis, sebenarnya binasa orang itu kalaulah kemarin lebih baik pada hari ini. Jadi kalau boleh hari ini lebih baik pada kemarin, esok lebih baik pada hari ini, nak beki sama. Kenapa? Rasa ibadat tak bagus, rasa ibadat cuai, lemah, kurang ikhlas. Sebab tu nak cari supaya mencapai ikhlas. Sedangkan orang yang merasa dirinya sudah ikhlas, dirinya sudah ada ibadat, dirinya sudah baik, maka tak bersungguh-sungguh dia dalam ibadat, segan mujahadah, maknanya tidak bersungguh-sungguhlah dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ingat, dikatakan bahawa orang yang salikin ini, orang yang berjalan kepada Allah, antara ciri-cirinya, yang pertama dia melaksanakan perintah Allah dengan bersungguh-sungguh. Ini orang yang berjalan pada Allah. Ya, yang pertama dia melaksanakan perintah Allah dengan bersungguh-sungguh, dan yang kedua dia menjauhi larangan. Larangan Allah Subhanahu wa taala sedaya upaya. Kemudian yang ketiga, dia berusaha membersihkan dirinya, bersih dengan menyucikan hati, bersungguh-sungguh. Yakni sentiasa menjaga hati dia. Itu yang ketiga. Jadi yang pertama laksana perintah Allah, melaksanakan perintah Allah bersungguh-sungguh, dan juga menjauhkan larangan bersungguh-sungguh. Dan yang ketiga berusaha membersihkan hati, menyucikan hati dengan apa? Berusaha tadi menyucikan hati dengan meninggalkan perkara yang melalaikan. Contoh macam mana? Contoh dia, kalau dia tengok ini maksiat ni, ini dosa ni, tak boleh ni, ini riba, haram hukumnya, dia tinggalkan serta-merta. Dia tinggalkan serta-merta. Perniagaan ini tidak benar dari segi syarak, perniagaan ini berbentuk haram hukumnya, dia tinggal serta-merta. Dia tengok benda ini benda yang membawa dosa ini, maknanya dia tinggal serta-merta. Ini maknanya bersungguh-sungguh membersihkan hati. Jadi yang pertama dengan apa? Mengetahui maksiat lalu meninggalkan maksiat. Yang kedua dengan meninggalkan kawan yang buruk.
Maknanya orang yang berjalan kepada Allah, bersungguh-sungguh dia. Sebab tu ada satu orang datang dulu. Ada satu orang yang datang ni sudah meninggal dah, muda lagi dia meninggal. Dia beritahu, "Ustaz, ana nak tanya Ustaz ni." Apa dia? Anak ini sebenarnya Ustaz bercita-cita nak bangun malam, bercita-cita nak berzikir, dia kata. Bercita-cita nak berzikir, tapi anak tak berjaya lagi Ustaz. Anak berjaya nak semayang malam, nak berzikir tapi tak berjaya lagi. Dia tanya macam mana cara dia Ustaz? Kita pun tengok dia, kata begini, macam manalah kita nak ada perubahan pada diri kita. Di antara yang kita kena jaga untuk kita nak berubah ini ialah kita kena cari orang yang ahli ibadat. Kalau kamu mahu ibadat, kamu duduk dengan orang ahli ibadat. Kalau kamu mahu orang soleh, duduk dengan orang soleh. Macamlah kita ini nak belajar mendapat sukan. Kita nak belajar sukan memanah. Kita kena duduk dengan orang pandai memanah. Ni kita tak duduk dengan pandai memanah. Kata, apa ni aku tak pandai-pandai memanah. Maknanya teknik memanah kita tak pandai. Sebab apa? Kita tak duduk dengan mereka. Jadi dia tanya, macam mana Ustaz? Saya ni nak semayang malam, nak berzikir. Kalau kamu mahu ibadat, apa yang kamu nak mahu? Kamu nak mahu orang semayang malam, kamu duduk dengan ahli dia, ahli semayang malam. Kamu mahu Quran, kamu duduk dengan ahli Quran. Maka yang ketiga, orang berjalan kepada Allah adalah dia ini bersungguh-sungguh membersihkan hati. Macam mana membersihkan hati? Yang pertama, meninggalkan maksiat yang diketahui itu maksiat. Yang kedua, meninggalkan kawan yang buruk. Meninggalkan kawan yang buruk, yang maknanya cari kawan yang baik. Maknanya jadi maknanya itulah apa dia meninggalkan maksiat tadi, iaitu dua perkara besar. Yang pertama hiburan, yang kedua permainan. Yang melalaikan kita, hiburan yang melalaikan ditinggalkan. Maka itu dikira orang yang berjalan pada Allah, dia bersihkan diri. Iaitu yang ketiga, berusaha membersihkan diri dia dengan dua. Yang pertama, meninggalkan maksiat, iaitu hiburan, yang antaranya hiburan dan permainan. Dan yang kedua, mencari kawan yang baik. Kemudian orang yang berjalan lagi, yang keempat. Yang pertama, laksanakan perintah Allah, menjauhkan larangan. Yang ketiga, membersihkan hati tadi dengan dua, iaitu meninggalkan maksiat dan juga meninggalkan kawan yang buruk. Dan yang keempat, melalui perjalanan makam-makam tertentu. Orang yang salib mesti lalu berjalan makam. Apa dia makam tertentu? Makam yang tertentu, yang pertama makam taubat. Ingat apa kata ahli sufi? Ahli sufi dalam kitab Haqaiq Tasawuf karangan Syekh Abdul Qadir Isa mengatakan bahawa orang yang tidak bertaubat adalah orang yang tidak berjalan kepada Allah. Maka nak jadi orang salih, dia kena yang keempat, menjalani makam-makam. Yang pertama, makam taubat dia lalu. Bila dia melalui makam taubat, dia pun pergi kepada makam warak, menjaga diri daripada haram dan syubhah. Dan yang ketiga, dia pergi pada makam zuhud, yakni makam yang membawa dia tidak tamak kepada dunia, yang cenderung hatinya kepada akhirat. Itu empat orang yang berjalan pada Allah. Yang keempat, ciri dia itu menjalani makam-makam. Macam mana nak menjalani makam? Itu dengan pengajian ilmu dan juga tabiah daripada guru. Kemudian yang kelima, ikhlas dia dalam amal, yakni orang yang berjalan pada Allah, ikhlas dia. Antara ikhlas dia, tidak memandang amal. Dia tidak memandang amal. Itu tanda antaranya dia ikhlas. Itu yang kelima. Dan yang keenam, hati sentiasa takwa pada Allah. Hati sentiasa takut. Tengok dia begitu. Dia makan, dia berjalan, kita pergi rumah dia bercakap dengan kita, tapi hati takut. Hati takut. Maknanya hati itu takut kepada Allah Ta'ala. Tak sama orang yang hati takut pada Allah dengan hati tidak takut. Hati yang takut pada Allah, dia jaga lidah dia.
dia tidak cela orang, dia tidak hina orang, itu tanda dia takut kepada Allah. Jadi ada berapa yang ni lebih kurang maknanya daripada orang yang berjalan, dia kena melalui 6 jalan ini. Antaranya melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah, bersungguh-sungguh menyucikan hati dia, kemudian menjalani maqam-maqam yang tertentu. Yang kelima, ikhlas dalam amal. Yang keenam, sentiasa takut dalam hatinya kepada kemukaan Allah Subhanahu wa taala. Ini contohnya maknanya. Jadi ingat, orang salikin, orang yang berjalan merasa amal ibadat tidak sempurna, banyak cacat celanya. Kalau dia buat ibadat pun dia nampak itu anugerah Allah, hanya anugerah Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita pergi pada orang yang wasilin. Ini tadi orang yang berjalan, ni orang yang sampai pula. Moga-moga kita sampai pada Allah. Ya. Wa ammal wasiluna, ada pun orang yang sampai itu, fali annahum ghaibuhum, fali annahu ghaibuhum syuhuduhu anha. Dan ada pun segala orang yang sampai kepadanya, yakni sampai kepada Allah itu, maka dari kerana bahawasanya Allah Ta'ala itu menggaibkan akan mereka itu daripada segala hal, maka Allah Ta'ala hilangkan di dalam hati dia, hilangkan di dalam hati segala hal tadi. Ini orang yang sampai ni, dan halnya dengan sebab memandang ia dengan hadrat hampirnya. Yang beza dia apa? Dia lebih kurang je. Lebih kurang saja orang yang berjalan dengan orang yang sampai. Orang yang berjalan dengan orang sampai ni, dia kata orang sampai dalam hatinya gaib, tidak ada memandang kepada amal. Tidak memandang amal kerana dia semua hanya memandang kepada hadrat Allah. Memandang kepada Allah Ta'ala. Dia angkat takbir, Allah yang memberi dia boleh mengangkat takbir tadi, sebagai contoh. Maka dikatakan bahawa hampirnya, maka tiada melihat mereka itu akan amal. Maka orang yang sampai ia tidak melihat pada amal, kerana bahawasanya barang siapa memandang ia akan dia, yakni akan amal, nescaya mustahil ia bahawa melihat ia sertanya yang lain. Kalau dia masih lagi melihat kepada amal, maka mustahil dia akan dapat melihat Allah. Apa bezanya kalau tanya Ustaz? Lebih kurang saja orang yang berjalan, dua-dua tak nampak, tak lihat amal belaka. Orang yang berjalan dengan orang yang sampainya, maknanya baik, beza dia sikit saja. Dua-dua tidak melihat amal. Dua-dua orang yang berjalan tidak memandang amal. Kenapa orang yang berjalan tidak memandang amal? Kerana amalnya itu cacat cela, amalnya tidak ikhlas, amalnya banyak lagi lalai itu. Dan orang yang wasilin, orang yang sampai kepada Allah, dia tidak melihat amal juga. Kenapa tidak melihat? Kerana dia tiada amal. Apa bezanya? Beza sikit saja. Beza dia, orang yang wasilin, dia merasa dia tak beramal langsung. Ada pun orang salikin, dia amal tapi amalnya cela. Begitu. Akhirnya setelah dia melihat amalnya ada cacat cela, maka dia tidak melihat amal. Maknanya dia melihat amal dia cacat cela. Dengan selepas dia melihat amal dia cacat cela, maka dia sudah tidak lagi memandang kepada amal. Malu dia nak ceritakan amal dia. Maknanya ibarat ginilah, ibarat orang yang salik dengan orang yang maknanya orang yang wasil. Orang yang salik kata, ya Allah Tuhanku, maafkan aku di atas kelalaian aku dalam ibadat. Orang yang salik. Orang yang wasil, ya Allah ya Tuhanku, maafkan aku kerana aku tidak ada ibadat. Waktu tak ada ibadat tu, waktu ibadat ada tapi cacat celah. Begitulah lebih kurang. Kedua-duanya orang yang baik di sisi Allah. Kedua-duanya Allah kasih. Orang yang tengok amalnya cacat celah, maknanya tak bagus, saya tidak, amal saya banyak lalai, ya Allah ampunlah dosa saya sebab saya punya amal ibadat saya ini tidak ikhlas lagi. Ya Allah ya Tuhanku, ampunkanlah saya ya Allah kerana amal ibadat saya ini banyak lagi lalai, sembahyang saya tidak khusyuk. Ini orang yang salik. Orang yang wasil, ya Allah ya Tuhanku, aku tidak ada amal ya Allah, bagaimana aku nak jumpa denganmu, aku tidak ada solat, aku tidak ada sedekah, aku tidak ada.
Ya. Kenapa tidak ada? Tidak ada bukan bermakna dia tak beramal. Tidak ada kerana dia tidak merasa yang dia beramal. Dia hanya merasa itu anugerah Allah je. Sehingga dia tidak rasa. Maknanya dia ini benar-benar beramal kepada Allah. Maka akhirnya apa? Akhirnya dalam hati tak ada langsung amal. Bila tak ada rasa amal, dia nak cerita apa? Mana ada cerita dia? Yang Imam Syafi'i sembahyang baca Quran 60 bukan daripada dia yang khabar. Saya ini 1 bulan 60 kali baca Quran. Tak ada. Maknanya melalui orang lain lah. Maknanya tengok, oh Masya Allah, orang ini melakukan ibadat banyak ni. Maknanya. Jadi begitu. Tuan guru kita, Tuan Guru Haji Abdullah, beliau ini sembahyang malam. Kalau dia bangun malam, dia akan sembahyang sampai ke pagi. Tapi sepanjang kita belajar, dia bertahun-tahun, dia tak pernah cerita yang dia ni sembahyang sampai ke pagi. Dah dapat tahu mana? Isteri dia khabar. Isteri dia bagi tahu dia. Maknanya bila kalau tanya isterinya bagi tahu. Mana ustaz kamu ni malam sembahyang tahajud tak pernah tinggal. Tapi dirinya dia tak pernah khabar. Jadi dikatakan bahawa tanda orang yang dekat dengan Allah ini, tanda orang yang dekat adalah dia tidak memandang amal dan amalnya merasakan tiada amal. Maka Allah Ta'ala berfirman, ilaihi yas'adul kalimut tayyibu wal amalu salihu yarfa'u. Kepada Allah yas'adu, naik. Kalimut tayyib, kalimah yang baik, zikir-zikir naik sampai pada Allah. Wal amalu salih, dan amalan salih pun naik. Yarfa'u, terangkat. Bila terangkat, tak ada dalam hati. Selagi mana amal tu ada dalam hati, bermakna kata ulama, amal kamu tidak terangkat. Itu tanda amal ibadat tidak diterima. Ingat lagi 2 tahun lepas lagi. Allah, 2 tahun lepas Ramadan itu 5 kali saya khatam Quran. Ingat lagi 2 tahun lepas, 5 tahun lepas tu. Jangan. Apa kata Ali Zainal Abidin? Kata Ali Zainal Abidin radhiyallahu anhu, karamallah, Ali Zainal Abidin rahimahullahu ta'ala, yang dikatakan Ali Zainal Abidin ini sembahyang 1000 rakaat. Kata Ali Zainal Abidin, kullu syai'in min af'alika idza tasalat bihi ru'yatuka fa bidzalika dalilu ala annahu lam yuqbal li'anna maqbula mawfu'un maghibun anka. Maka katanya apa? Setiap sesuatu daripada perbuatan engkau, apabila bersambung kepada penglihatan engkau, pada pandangan engkau, maknanya amal kamu tengok pada pandangan kamu, itu tanda amal ibadat kamu tidak diterima. Masih lagi tengok ibadat, kerana ibadat yang diterima tu raib daripada kamu tak akan cerita ke orang, kamu tak akan ingat pada orang. Itu tanda amal ibadat kamu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka di sini kita fahamlah bahawa amal ibadat kita ini tak boleh kita bangga, dan kita tidak boleh memandang kepada amal, merasakan bahawa benar kita tidak ada amal. Baik. Lalu dikatakan bahawa maka adalah orang yang salik kepada Allah Ta'ala itu tiada melihat ia akan sesuatu daripada segala amalnya. Dia tidak melihat amalnya, padahal menyangka bagi dirinya dengan ketiadaan sempurna. Kerana menyangka bahawa dia tidak sempurna, malu dia kepada Allah. Itu orang-orang yang salik dan orang yang wasil, orang yang sampai kepada Allah Ta'ala. Maknanya raib dengan melihat, dengan sebab pandangnya, dia tak parai, hilang terus pandang amal, tidak memandang langsung kepada amal, hingga daripada dirinya tiada memandang ia akan yang lain, hanya memandang kepada Allah, tak ada lagi memandang yang lain, memandang ada amal seumpamanya. Yang demikian itulah ghayah, maknanya itulah yang apa? Ghayah. Ghayah ni maknanya matlamat dia. Itulah maknanya ghayah pada sunnah. Maka senyalah
sempurna telah, maka senya telah sempurna, sempurnakan Allah Ta'ala bagi nikmatnya atas kedua maqam. Maka itu, tetapi maqam yang kedua itu lebih tinggi. Itulah dikatakan bahawa apabila saja sudah tidak memandang lagi akan amal dia, dua-dua tidak pandang amal, tetapi maknanya memandang bahawa Allah yang memberi nikmat, dia dapat beramal. Sebab itu dia alhamdulillah, dia bersyukur kerana Allah memberi dia amal. Maka dia memandang itu pemberian Allah. Maka dua-dua tidak memandang amal, tetapi maqam wasilin tadi itu lebih tinggi lagi di sisi Allah Ta'ala. Maka adalah hakikat wasil mereka itu, tanda mereka itu sampai kepada Allah. Hakikat sebenar-benarnya sampai, orang yang sampai mereka itu kepada Allah, raib mereka itu pada diri mereka. Maka hilanglah melihat pada dirinya. Melihat kepada dirinya, maknanya raib mereka itu daripada diri mereka itu, dan memandang mereka itu sempurna kudratnya. Maka dia memandang sempurna kudrat Allah. Dirinya tidak ada kudratnya, tetapi itu semua kudrat Allah Ta'ala. Maka tak kala sampai mereka itu kepada maqam makrifat, bila sampai kepada benar-benar mengenal Allah Ta'ala dan memandang akan kesempurnaan sifat Allah, dan didapat mereka itu akan dia, iaitu yang menggerakkan, yang mendiam, semata-mata di sanalah kembali mereka itu akan hikmahnya, dan ditilik mereka itu kepada segala pekerjaan itu daripada keadaan kurniaan. Baru dia pun apa yang dia bergerak itu Allah, yang boleh gerakkan itu Allah, yang mendiamkan dia Allah, segala-galanya Allah yang memberi, dan dimulai itu kurniaan daripada Allah Ta'ala, dan terdindinglah mereka itu kepada yang lain. Maka langsung tak tengok dah yang lain. Langsung tidak tengok dah yang lain. Semuanya dia tengok anugerah daripada Allah. Maka bila dah tahu anugerah daripada Allah, hati sentiasa takut saja. Kerana apa? Kerana bukan hak dia. Tu rasa takut. Kita rasa hak kita. Bila rasa hak kita, tak apa, besok kita boleh ibadat. Tak apalah, lusa kita boleh ibadat lagi. Hari ini beribadat, besok tak tahu lagi beribadat. Hati rasa takut sama kepada Allah. Maknanya. Kerana apa? Kerana menyedari tidak memiliki. Maknanya setelah tidak menyedari, tidak memiliki, maka hati pun rasa takut. Takut apa? Yalah, takut besok tak beramal. Maknanya besok maknanya tak boleh amal, ataupun besok lagi takut Allah balikkan hati. Itu dah seumpamanya. Inilah sebab orang-orang yang dekat pada Allah, hati sentiasa merasa takut kepada Allah. Baik. Lalu dikatakan lagi, dan ketahui olehmu bahawasanya segala kebajikan itu berhimpun dalam meninggalkan himmah daripada makhluk. Nak tahu tak kebajikan? Allah Ta'ala memandang itu kebaikan apabila kamu ini meninggalkan, inginkan kepada pandangan makhluk. Jangan inginkan pada pandangan makhluk. Maknanya cita-cita himmah ni daripada, ataupun semangat daripada makhluk, dan zahid daripada barang yang lain daripada Allah. Jadi tahu tak apa dia yang menyebabkan orang itu dapat kebaikan? Dia tidak mahu sedikit pun pandangan makhluk. Jangan harap pujian orang. Tak apa. Jadi jangan harap pujian orang apa-apa. Dan juga dia zuhud kepada selain yang lain. Zahid pada yang lain daripada Allah. Dia tidak tamak dengan selain pada Allah. Dia tak tamak pada makhluk. Jadi tujuan apa kita buat amal ibadat ni? Kalau kita buat ibadat, kita nak kabur, kita buat ibadat ni tujuan apa? Ada ulama kata boleh kita kabur. Tujuan dia kalau kita infak, tujuan dia supaya orang lain pun infak. Itu boleh. Tapi kalau kita mampu jaga hati. Tapi kalau tak mampu, janganlah. Jadi Ustaz nak bagi tahu, mungkin ramai yang tidak tahu cerita ni sebenarnya. Kalau kita tengok atas muka dunia ni, yang kita kenal, yang tak kenal wallahualam. Yang kita kenal antara orang yang banyak infak fisabilillah. Tak jumpa lagi orang banyak ada dia setakat ni. Siapa dia? Yang Ustaz tahu adalah Allamah Habib Umar. Macam mana boleh tahu? Sebab satu hari duduk di Yaman. Di Yaman satu hari, kita sewa satu tempat tinggal. Bawah tempat tinggal tadi, maknanya bawah tempat tinggal kita tu ada satu pintu.
pintu tu rupanya dalam pintu satu hari ada lori datang. Bukan lori, macam van highlight gitu. Barang penuh. Kenapa tu? Punya barang-barang keperluan asas. Macam kita beras, gandum gitulah. Maknanya, hak siapa ni? Banyak-banyak. Punya dapat tahu. Hak siapa? Hak Allamah Habib Umar. Buat apa banyak-banyak tu? Dia beli macam store. Ingat ke gudang kedai, ingat ke kedai ataupun store barang. Rupanya itulah Habib Umar beli barang-barang. Lepas tu dikatakan setiap hari anak buah dia akan ambil makanan, barang-barang asas tu beri pada fakir miskin. Tanpa orang tahu. Kebetulan Ustaz tahu tu sebab dapat tahu daripada pelajar lama. Kebetulan kita sewa rumah tu. Rumah kita sewa, bawah tu tempat dia simpan barang. Jadi bila mana orang ahli khidmat dia datang, tanya-tanya, ahli khidmat dia cerita. Itulah sebab tu kita dapat tahu. Tapi dikatakan bahawa setiap hari dia bagi pada fakir miskin dan setiap hari dia terima tetamu makan rumah dia. Tiap-tiap hari. Tak tahulah Allah Ta'ala beri rezeki pada dia. Tapi tak pernah cerita pada orang. Sampai sekarang ramai orang tidak tahu. Dah maknanya. Jadi kita tengok orang-orang soleh, mereka melakukan amal, mereka sembunyikan amal dia dan mereka merasakan tidak ada amal. Merasakan mereka tidak ada amal. Inilah nak menjaga hati ni bukan satu perkara yang mudah, kecuali melalui bimbingan orang-orang yang soleh. Baik, kita tengok. Kemudian dikatakan lagi kata Syekh Abu Hasan Syazili radhiyallahu anhu, bermula segala sebab buta mata hati itu adalah 3. Apakah yang menyebabkan? Kata Syekh Abu Hasan Syazili, menyebabkan buta mata hati itu 3. Yang pertama mengerjakan maksiat. Bila mengerjakan maksiat, maka membawa kepada buta mata hati. Itu yang pertama. Yang kedua, berbuat-buat dipanggil biasa tasannuq. Dalam dengan taat, buat taat, buta mata hati. Kita menangis sebab tu ada ulama kata ada orang berdoa menangis tetapi sebenarnya duduk dalam maksiat. Kenapa duduk dalam maksiat? Rupanya nak suruh orang kata dia ini soleh. Sedangkan ketika mana dia duduk seorang dan nangis pun, tapi terpawai menangis, akan doa sungguh-sungguh. Maknanya kalau dia ceramah contohnya siapa nak suruh orang nangis, nangis sungguh, tujuan dia nak suruh orang puji dia panggil buat-buat. Berbuat-buat, dijaga. Moga-moga Allah Ta'ala jaga kita punya amal ibadat kita. Kita berdoa juga pada para ulama kita, pendakwah kita, ustaz-ustaz kita doakan mereka supaya apa? Supaya mereka ikhlas dalam amal. Dan doa jugalah ustaz biar ikhlas juga. Maknanya banyak lagi tidak ikhlas. Entah tidak ikhlas tahu amal kita ini. Maka yang kedua tasannuq, iaitu berbuat-buat taat. Kata Syekh Abu Hasan Syazili, berbuat-buat taat maka membawa kepada maknanya buta mata hati. Dan yang ketiga, tamak pada makhluk. Maknanya tamak pada makhluk. Jadi dikatakan bahawa yang ketiga, kita tamak pada makhluk. Apa kita tamak pada makhluk? Kita naklah makhluk puji kita. Kita nak pengaruh, kita nak masyhur, kita nak apa-apa supaya ada dapat sesuatu daripada makhluk. Wal iyazubillah. Ini payah nak orang yang apa ni, yang Allah Taala beri dia. Orang Allah Ta'ala berikan dia tu kelebihan-kelebihan. Dia beri kelebihan, orang pun puji, orang pun sanjung, dan dia inginkan pujian, dia inginkan sanjungan, maka membawa kepada buta mata hati. Wal iyazubillah. Jadi doa-doa lah, kita pakai doa belaka. Tapi ingat jangan tuduh orang pula. Ini buat-buat ni. Maknanya ini nangis-nangis ni buat-buat ni, buta mata hati, jangan tuduh orang. Ini orang infak tak ikhlas ni, jangan tuduh orang. Kita tak tahu hati orang. Hanya kita mohon pada Allah agar Allah Ta'ala memelihara kita. Dan ingat, kita tak tahu siapa yang soleh di kalangan kita. Maka kita saling berhajat kepada doa-doa orang lain. Begitulah juga kita hajat orang lain, kita juga doakan. Maknanya
maknanya kepada orang lain kalau orang doakan kita. Baik. Kemudian dikatakan bahawa itu 3 yang membawa kepada buta mata hati, kerana bahawasanya tamak itu asal bagi pada kehinaan, kerana tamak kepada manusia, tamak pada makhluk. Tamak pada makhluk ni tak kira lah nak ke pengaruh ke, nak kepada nama ke, nak kepada masyhur ke, nak kepada harta benda ke. Kita tengok orang kaya ni baik dengan kita, tiba-tiba ada orang dapat rapat dengan orang kaya yang baik kita pun rasa nak marah, takut nanti orang kaya tu tak beri pada kita. Itu dia tamak pada makhluk juga. Ataupun kita ni ramai anak murid, tiba-tiba anak murid kita lari kat orang lain, kita pun marah. Kenapa tinggalkan kita ni? Kita takut pengaruh kita kurang. Maknanya ini semua penyakit-penyakit sebenarnya. Penyakit-penyakit yang kita sedar tidak sedar boleh merosakkan amal kita. Moga-moga Allah Ta'ala beri kebaikan kepada kita semua. Moga-moga Allah Ta'ala menjaga kita. Dan kata Syekh radhiyallahu anhu, dan ini maknanya matan yang seterusnya. Jadi sekadar ini yang dapat disampaikan. Maknanya yang menyampaikan ini bukan orang yang alim dan juga bukan orang yang soleh. Maka Ustaz mohon doa antum semua supaya Allah Ta'ala beri kebaikan, dan Ustaz juga doa kepada semua yang mendengar agar terpelihara oleh dijaga oleh Allah, terpelihara iman, dan kita mohon kepada Allah agar kita semua mendapat kebaikan. Belajar ilmu tasawuf ini kena niat yang benar, dalam waktu yang sama banyak berdoa pada Allah, baiki diri sendiri dan banyak melihat diri kita, jangan banyak melihat orang lain. Orang lain tak betul, orang lain tak bagus, tak kita lihat pada diri kita. Dan di sini pada malam ini kita belajar, jangan sudah cukup, jangan merasa diri kita baik, jangan merasa kita soleh, anggap bahawa kita tidak ada apa-apa. Kita serah kepada Allah. Moga-moga Allah menghukum kita dengan kurniaan Allah, dengan kelebihan Allah. Kita takut Allah hukum kita dengan keadilannya, mati kita dalam keadaan banyak dosa, wal iyazubillah. Moga-moga Allah Ta'ala ampunkan dosa-dosa kita. Moga-moga kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Moga-moga Allah Ta'ala jadikan kita orang yang saleh di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada sesiapa yang sudah mendapat buku zikir daripada kita, itu bukan ustaz yang susun, itu ustaz ambil daripada Allamah Habib Umar. Ustaz ada mendapat ijazah melalui Khalas Ramadan. Jadi dengan itu boleh diamalkan zikir-zikir. Sesiapa yang belum lagi dapat zikir dan ingin dapatkan buku zikir itu, boleh hubungi nombor 0145344622. Maknanya ataupun di page ini boleh tengok ada nombor telefon, boleh menghubung dan boleh amalkan zikir. Satu lagi ambil masa sikit. Satu lagi orang tanya, Ustaz, macam mana nak menghadapi akhir zaman ini? Maka nak menghadapi akhir zaman ini, kita kena sibuk dengan ibadah, sibuk dengan ilmu, sibuk dengan beribadat, berdoa kepada Allah Ta'ala, dan kita jangan sibuk sangat dengan isu-isu yang menyibukkan kita, nanti kita lalai kepada Allah. Siapa yang nak ambil di madrasah boleh ambil di madrasah, dan ada lagi yang baru post yang tak sampai, mungkin akan sampai. Sekadar ini saja yang dapat disampaikan. Jadi Ustaz sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.